Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Jenis teks ini seringkali kita jumpai mulai dari bangku SMP hingga SMA. Nah, hal-hal yang penting kalian tahu sebelum mempelajari descriptive text ada 4. Yang pertama ialah definisi of descriptive text, pengertian dari descriptive text. Kemudian yang kedua adalah social function of descriptive text, fungsi sosial dari teks deskriptif. Kemudian yang ketiga generic structure of descriptive text. Nah, yang keempat ialah language feature of descriptive text. Nah, inilah keempat hal yang harus kalian perhatikan untuk menguasai apa saja tentang descriptive text. Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ialah definisi of descriptive text. Seperti kita ketahui, descriptive text adalah jenis teks yang menggambarkan sebuah objek tertentu, yang menggambarkan kepada pembaca seolah-olah si pembaca bisa membayangkan bagaimana bentuk atau keadaan si objek yang sementara kita ceritakan tersebut. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal particular person, place, or thing. Jadi seperti itu ya, deskriptif atau teks yang menggambarkan sesuatu. Kemudian yang kedua, social function of descriptive text, fungsi sosial dari teks deskriptif itu sendiri. Nah, seperti tadi yang dijelaskan di pengertian, fungsi dari teks deskriptif ialah untuk menggambarkan suatu objek secara spesifik, baik itu objeknya berupa person, benda, ataupun tempat, bangunan bersejarah, atau hal-hal yang unik yang biasa dideskripsikan atau dituangkan dalam sebuah teks. Jadi social function of descriptive text ialah to describe person, thing, or place, or in specific to describe particular person, thing, or place. Kemudian yang ketiga ialah generic structure of descriptive text. Nah, generic structure of descriptive text ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah identification, di mana identification ini berisi perkenalan nama, tempat, alamat, hal yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua yaitu description. Description ini berisi uraian tentang sesuatu seperti binatang, benda, tempat, atau apapun itu yang berhubungan dengan apa yang penulis gambarkan. Kemudian yang ketiga, language feature of descriptive text. Yang pertama ialah specific participan. Specific participan ini ialah objek yang digambarkan atau yang dituangkan dalam teks tersebut. Objek ini biasanya tidak umum dan unik. Contoh teks yang menceritakan tentang sebuah pantai. Kemudian yang kedua ialah using of adjective. Teks ini seringkali menggunakan kata sifat atau adjektif. Salah satu ciri khasnya dari teks deskriptif ialah menggunakan kata sifat. Yang mana sih kata sifat itu? Contoh, indah, tampan, terkenal. Kemudian yang ketiga ialah use simple present tense. Nah, dalam teks ini, pola kalimat yang digunakan atau tenses yang digunakan ialah simple present tense karena jenis teks ini menceritakan fakta dari objek yang sedang dideskripsikan. Kemudian yang terakhir ialah action verb. Apa sih action verb itu? Action verb ialah kata kerja yang melakukan aksi atau kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas seperti lari, jalan kaki, memotong, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh descriptive text yang menjelaskan tentang seseorang. Nah, dalam teks ini kita bisa melihat teks ini menjelaskan tentang si Anto. Teks pertama menggambarkan perkenalan. Siapa sih si Anto itu? Dia dari mana? Nah, di paragraf kedua merupakan penjelasan dari paragraf pertama. Nah, seperti yang contoh berikut ini. Identification selalunya berada di paragraf pertama, yaitu yang berisi tentang perkenalan objek yang sementara dideskripsikan. Kemudian
Di paragraf kedua, berisi deskripsi atau penjelasan lebih rinci dari paragraf yang pertama tadi. Jadi, yang pertama ialah identification, kemudian yang kedua ialah description. Sekian dan terima kasih.